Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Syazwan bin Muhammad Kamal Zuhairi. Nombor kad matrik F1109. Saya bersama dua orang lagi iaitu Umar Syahidin bin Mustafa dan juga Muhammad Izzat Emir bin Zainal Abidin. Hari ini saya akan menerangkan pasal case study kami, iaitu pasal ransomware. Introduction. Ransomware ni adalah sejenis perisian hasad yang menjangkiti komputer dan menyekat akses pengguna kepada komputer yang dijangkiti. Jenis perisian hasad ini yang kini telah diperhatikan selama beberapa tahun cuba memeras wang daripada masa dengan memaparkan amaran pada skrin. Makluman ini selalunya menyatakan bahawa komputer mereka telah dikunci atau bahawa semua fail mereka telah disulitkan dan menuntut agar wang tebusan dibayar untuk memulihkan akses. Tebusan ini biasanya dalam lingkungan $100 hingga $300 dan kadang-kadang dituntut dalam mata wang maya iaitu Bitcoin. Ransomware biasanya disebarkan melalui email. Pancingan data yang mengandungi lampiran berniat jahat dan muat turun pandu dengan berlaku apabila pengguna tanpa sedar melawat tapak web yang dijangkiti dan perisian hasad dimuat turun dan dipasang tanpa pengetahuan mereka. Crypto ransomware, varian yang menyulitkan fail, biasanya disebarkan melalui kaedah yang sama dan telah disebarkan melalui aplikasi pemesejan segera berasaskan web. Terima kasih, itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada ahli kumpulan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar Syahidin, F1109. Untuk type of ransomware ada 3, crypto, local dengan hybrid. Untuk yang pertama, crypto ransomware. Nama lain untuk crypto ni dia encrypt ransomware. Ransomware ni dia dengan algoritma yang kompleks. Lepas tu nanti dia akan block user tu untuk access specific file. So bila dia dah ni, nanti dia kena bayar, macam Amri cerita tadi, dia kena bayar guna Bitcoin untuk decrypt data tu. Lepas tu dia target witness dia dekat user punya security posture for exploitation purpose. Lepas tu dia ada anak dia, nama dia WannaCry ransomware. Nanti ada dekat bawah nanti saya akan cerita lagi. Dia modern ransomware yang encrypt file tu untuk biar dia infect sistem. So nanti sama dia akan bayar oleh payment untuk decrypt untuk bagi kunci untuk decrypt ransomware tu. Yang kedua iaitu local ransomware. Local ransomware ni dia satu malware yang dia nanti dia akan limit access dekat contoh macam target desktop ke, application ke, atau dia akan lock data tu untuk bagi OS tak jalan. So dia ni berbeza daripada crypto. Nanti dia akan hantar email yang dekat email, nanti dia akan jadi spam. Lepas tu spam ataupun hazardous yang untuk ke user. Lepas tu user akan attack daripada local ransomware ni semasa kita tengah surf internet ataupun macam ni. Kan contoh macam kalau kita tengok movie dekat laman web yang macam haram-haram kan, ada dia contoh dia macam yang dekat tepi tu, yang tu semua tu local ransomware. Macam bila kita tekan nanti dia akan ke laman web lain, nanti dia suruh isi apa semua. Jadi kena elak tekan tu. So anak dia Willocker. Dia Willocker ni most well-known example of local ransomware. Lepas tu lagi satu hybrid ransomware. Hybrid ransomware ni dia paling aktif, maksudnya dia dah ada dekat local ransomware pun ada, dekat crypto pun ada. Aside from that, banyak government yang dah known as reverted and police ransomware. Macam dia guna polis punya macam sistem untuk tipu orang. Yang ni lagi bahaya daripada crypto dengan lokal. Untuk family dia, ni family yang macam yang famous lah. Petya ransomware, WannaCry ransomware dengan crypto local ransomware. Petya ni dia identify daripada 2016. Lepas tu dia daripada dia malware yang infect pada komputer. So nanti dia encrypt serta-serta data, nanti dia akan lock. Lepas tu dia akan
kena bayar ikut Bitcoin. Untuk WannaCry, WannaCry ni macam cerita atas tadi lah. At least victim kena bayar sampai 300 USD. Kalau kali dengan duit Malaysia mungkin dalam 1,005 ke 1,004 lah, lebih kurang. Lepas tu datang kadang-kadang dalam satu minggu tu WannaCry Bitcoin ni dia boleh receive paling sikit pun $100,000. So benda ni sangatlah bahaya. Jadi untuk crypto local, dia akan encrypt file random key before encrypt RSA PBK. Crypto local ni dia akan biasanya global attack lah. Macam dia serang orang yang besar-besar. So benda macam file sharing sites ke, include biasanya file sharing site ni contoh macam email, Google Drive, benda-benda tu. Benda-benda tu kena secure dengan baik lah. Jangan bagi orang-orang yang tak kenal ke jaga kita punya kawan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izzat Iman bin Zainal Abidin, laboratory F1083. Saya akan present how to mitigate ransomware attack. Yang pertama adalah inform and educate. Industri komputeran, kewangan dan runcit mesti cipta dan laksanakan strategi untuk mendidik pelanggan yang sedia ada dan baru tentang keselamatan. Tujuan dia adalah untuk tingkatkan kesedaran pendidikan pekerja dan pengurusan syarikat. Ia adalah penting untuk tenaga kerja faham apa itu perisian ransomware dan cara untuk elakkannya. Contoh bahaya yang mungkin berlaku adalah email yang boleh email yang didapat boleh pekerja tu dapat boleh menyebabkan maklumat syarikat boleh dijangkiti virus. Yang seterusnya, buat backup plan. Jika data telah di backup, kita tidak perlu bayar tebusan untuk pulihkannya. Penting untuk pastikan data di backup supaya daripada rangkaian komputer dalaman organisasi dan untuk uji sandaran secara tetap untuk pastikan ia berfungsi dengan baik. Backup juga boleh digunakan untuk pulihkan data dan sistem kepada keadaan baik yang diketahui sebelum dijangkiti oleh ransomware. Yang ketiga ialah understand the risk. Organisasi itu tidak boleh buat langkah pencegahan yang baik sehingga mereka faham keseluruhan skop yang ditimbulkan oleh ransomware. Kemungkinan ransomware ni dia memastikan bahawa perlindungan penting disediakan. Maklumat ancaman membolehkan kita membuat pengembasuaian untuk mempertahankan data syarikat dan buat pertimbangan yang lebih baik, bukan sahaja tentang serangan semasa tetapi juga tentang serangan yang mungkin berlaku masa yang terdekat, dalam masa yang terdekat. Yang keempat ialah develop adequate policies. Penting untuk kita faham cara untuk gunakan teknologi dengan dasar dan amalan. Majoriti perisian ransomware ni disebarkan melalui pancingan lembing. Ia selalunya dibantu oleh maklumat yang diperoleh melalui media sosial. Jadi kita tak boleh
tunjukkan dekat media sosial tentang kerja-kerja kita. Jadi, supaya attacker ni dia tak dapat data kita. Dasar yang menyekap perkara yang boleh diakses oleh pengguna menggunakan lokasi yang boleh disasarkan oleh perisian tebusan. Yang kelima ialah Institute Best Practice for User. Mengelakkan pautan dan lampiran berbahaya daripada email yang boleh dipersoalkan, menyelaraskan dasar keselamatan maklumat dan kesedaran keselamatan untuk pekerja, mengaktifkan risikan ancaman keselamatan yang canggih dalam perniagaan dan mengumpul penunjuk ancaman dari seluruh organisasi adalah contoh perkara yang boleh dilakukan. Contoh perkara yang boleh dilakukan. Kerajaan Amerika Syarikat atau USG juga cadangkan perkara berikut, iaitu imbas semua email masuk dan keluar untuk ancaman dan untuk halang fail boleh laku daripada mencapai pengguna akhir. Konfigurasi tembok api untuk menghalang akses kepada alamat IP yang berniat jahat yang diketahui. Konfigurasi program antivirus dan anti-malware untuk dijalankan imbasan biasa secara automatik. Jalankan persekitaran sistem pengendalian atau cara tertentu dalam persekitaran maya dan pertimbangkan untuk menumpukan protokol desktop jauh iaitu RDP jika tidak boleh digunakan. Yang terakhir ialah avoid email links and attachment. Ini termasuk memaklumkan semua pekerja supaya tidak membuka lampiran dan email yang tidak diketahui. Mengesyorkan penyekatan lampiran boleh laku dan zip, dan arahkan semua pekerja supaya tidak menyemak email peribadi mereka pada komputer syarikat, kerana kebanyakan perkhidmatan email percuma tidak mempunyai pengebasan keselamatan lanjutan lampiran. Cara yang biasa adalah untuk yang tipikal untuk perisian tembusan dihantar adalah melalui lampiran email yang menyamar sebagai Trojan Horse. Attacker menggunakan pelbagai cara pendekatan kejuruteraan sosial untuk pujuk mangsa supaya buka lampiran atau mengklik pada email link yang dibagi, yang akan mengakibatkan pemasangan perisian tembusan dan jangkitan seterusnya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, saya akan serahkan kepada rakan saya untuk sambung present. Untuk conclusion, Razorpay ni dia dah tunjuk dia punya impact dalam business, small business atau organisasi ni. Razorpay ni dia bukannya threat yang biasa-biasa untuk small business. Dia pun boleh affect people. Lepas tu FBI punya public report, dia encourage people yang affected dengan Razorpay ni tak bayar kepada orang yang encrypt file kita, untuk biar dia cari dulu criminal tu siapa yang attack dengan cash mobil, lepas tu dia bagi mengelakkan dia serang orang lain. Lepas tu FBI cakap kalau nak bayar tu bukan semestinya dia guarantee dia akan dia beri balik. Mungkin bila kita bayar, lepas tu nanti dia bayar minta lagi. Jadi macam kita lagi rugi lah. In fact macam setengah individual organisation ni dia tak terima pun key decree tu bila dia dah bayar Bitcoin tu. Lepas tu ada satu regulation yang saya percaya untuk elak small business dalam small business atau organisation yang kecil-kecil untuk prevent ransomware attack ni, antaranya guna tarikh micro ke, internet security ke, ataupun paling common Kaspersky internet security. Kaspersky ni paling common yang biasanya antivirus yang paling power dalam
Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.